X-Chess Academy. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini saya nak ajak korang semua untuk tengok satu game yang saya rasa menarik yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu korang semua, terutamanya pemain-pemain catur sekolah, bahawa sempena cuti sekolah bulan 12 ni, pihak X-Chess Academy akan mengadakan beberapa program, beberapa event. Antaranya yang pertama, kita ada kejohanan Perdana Online Chess Championship yang akan diadakan pada 15 Disember hari Khamis. Jadi ini adalah kejohanan online untuk pelajar-pelajar sekolah, dan hadiah-hadiah menarik kita ada letakkan. Semua info macam biasa boleh tengok di description, di deskripsi dekat bawah saya letak dekat situ. Selain kejohanan catur online, kita juga akan adakan camp bulanan, camp cuti sekolah sebenarnya. Dan kat sini kita ada 4 camp yang akan diadakan pada 13, 18, 21 dan juga 29 Disember. Dan camp ini akan dikendalikan oleh Coach Laila, merupakan pemenang pingat emas MSSM, bukan sekali tapi sebanyak 4 kalilah, dan banyak sangat juara negeri. Dan juga kita ada Coach Ali lah. Coach Ali merupakan pemenang pingat gangsa bagi kejohanan MSSM juga, dan juga merupakan juara negeri sebelum ini. Jadi segala info mengenai camp dan juga mengenai kejohanan online ni saya letakkan di deskripsi dekat bawah macam biasa. Boleh tengok, boleh baca kat situ dan boleh daftar. Okey, jumpa anda di sana. Baik, jadi pada minggu ini pada 30 November 2022, sebenarnya hari tersebut merupakan hari jadi kepada GM Magnus Carlsen. Jadi saya tahu walaupun Magnus tak kenal pun saya, tapi tak apalah, apa saya kisah. Saya nak ucapkan juga selamat hari jadi kepada kita punya juara dunia GM Magnus Carlsen. Selamat hari jadi yang ke-32. Dan sebenar dia punya hari jadi, saya nak bawa korang semua untuk tengok satu game yang saya katakan sebentar tadi sangat menarik, iaitu game terbaru antara GM Magnus Carlsen menentang GM Shahriar Mamedov. Baik, Shahriar Mamedov ni merupakan seorang GM ataupun seorang otai sebenarnya. Dia dah lama main chess di peringkat tertinggi dan sangat-sangat famous, dan antara pemain terkuat lah. Dia punya rating walaupun dia sudah berumur, ratingnya masih lagi 2,700 lebih. Memang seorang pemain yang kuat. Jadi game ni diambil daripada kejohanan terbaru, iaitu kejohanan Meltwater Champions Tour oleh Chess24. Ini adalah kejohanan terkini yang baru sahaja selesai, baru sahaja melabuhkan tirainya, dan menampilkan ramai GM-GM yang hebat. Jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen menentang hitam yang dimainkan oleh GM Shahriar Mamedov. Jom kita tengok game ni. Kat sini Magnus memulakan dengan gerakan pawn ke E4, seterusnya dibalas dengan C5 oleh Mamedov. Ini adalah Sicilian defense. Seterusnya Knight F3, E6. Mamedov memilih untuk memainkan E6 Sicilian. Kita ada C4. Manakala Magnus pula memilih untuk memainkan variasi Kramnik dengan idea untuk cuba mengawal petak D5 kat situ. Dalam posisi ini ada beberapa banyak pilihan lah. Antara yang famous, yang terkenal ialah untuk keluarkan Knight F6, Knight C6, ataupun mungkin ada yang nak mainkan A6 pun boleh. Tapi kat sini Mamedov telah mengejutkan semua, termasuk Magnus Carlsen dengan gerakan pawn ke G5. Ini merupakan satu variasi yang sangat-sangat jarang dimainkan. Sebenarnya hanya ada satu rekod mengenai gerakan G5 ni. Okey, jadi kenapakah gerakan ini dimainkan? Baik, ini tujuan variasi ataupun opening sebegini dimainkan oleh Mamedov adalah untuk cuba membuat serangan yang laju dan pantaslah ke arah king di file G kat sini. Jadi sebab itu G5 dimainkan. Dalam game sebelum ni D4 telah dibalas oleh putih, namun ini adalah sedikit tidak tepat sebab kat sini hitam boleh mainkan pawn ke G4 menyerang knight. Jadi knight terpaksa lari contohnya ke G1, dan kita ada pawn C makan pawn D4 kat sini. Selepas queen makan pawn D4, ya memang betul queen menyerang rook, tapi kat sini hitam boleh mainkan queen ke F6, dan kita dapat tengok
posisi ataupun kedudukan buah-buah hitam tidak ada masalah, dan putih pula yang nak kena layan hitam. Jadi kat sini tolakan G5 itu tidak membawa apa-apa masalah kepada hitam lah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi sebab itulah D4 tidak dimainkan terus oleh Magnus Carlsen kat sini. Dia membuat gerakan seperti H3 terlebih dahulu, tidak membenarkan pawn untuk tolak ke G4. Kemudian barulah dia nak mainkan D4 lah. Jadi kat sini sebenarnya pawn ke G5 ni merupakan satu pilihan yang mungkin kurang okey oleh Mehmedorov, sebab dia mainkan G5 ni menentang Magnus Carlsen. Macam tak kena kan, nak main tolakan pawn ke G5 menentang seorang juara dunia. Ibarat main tenis pakai raket pingpong. Okey, tak kena kat situ. Okey, tapi tak apa, mungkin Mehmedorov telah plan benda ni dan cuba untuk mengejutkan juara dunia. Mana kita tahu. Jom kita tengok game ni, kita sambung Okey, kat sini kita ada bishop ke G7. Seterusnya D4 seperti yang saya katakan tadi. Pertukaran pawn kat sini dengan pawn C makan pawn D4, dan seterusnya knight makan pawn D4. A6 dimainkan, knight ke C3, H6, bishop E3, knight E7, dan kat sini terus Carlsen mainkan pawn ke H4 dengan idea untuk memakan pawn di G5 ni secara percuma lah. Kat situ ada tekanan kat situ. Jadi kat sini Mehmedorov mainkan pawn G makan pawn H4, diikuti dengan rook makan pawn H4, dan seterusnya D6. Baik, kalau kita tengok kat sini, hitam sudah kehilangan pawn G, dan sudah semestinya sedikit tidak logik untuk hitam membuat castling di sebelah sini. Jadi mungkin dia cuba untuk buat castling di sebelah panjang lah, di sebelah queen side. Namun masalahnya kita ada queen, bishop dan juga knight yang masih belum develop, masih belum keluar. Jadi hitam mempunyai sedikit masalah dari segi opening lah kat sini Okey, permainan diteruskan dengan queen ke D2, meletakkan tekanan lagi ke atas pawn H6 kat situ. Seterusnya knight G6 dimainkan menyerang rook, rook lari ke H5, knight ke D7 kat sini dimainkan oleh Mehmedorov, membenarkan Magnus Carlsen sebenarnya untuk makan sahaja pawn di H6. Namun kat sini Carlsen cakap dia tak nak pun pawn tu, sebab dia kata bila-bila boleh makan sebab pawn ni sangat-sangat lemah. Dia tak ada pawn lain yang kawal dia, sangat-sangat lemah. Bila-bila pun dia boleh ngap je. Jadi dia utamakan untuk develop, utamakan untuk keluarkan buah. Dia gerakkan bishop ke E2 kat sini. Kita ada knight F6 menyerang rook, rook lari ke H3, dan dalam posisi ini sepatutnya Mehmedorov ataupun hitam mainkan gerakan pawn ke H5, cuba untuk larikan pawn daripada serangan berbahaya kat sini, dan cuba untuk kawal pawn ni macam itulah. Dan selepas itu mungkin dia boleh sambung bermain tanpa sebarang masalah. Tapi selepas gerakan rook ke H3, Mehmedorov cuba untuk bermain dengan aktif. Jadi dia keluarkan queen dia ke A5 kat sini, cuba untuk memasang sedikit perangkap, cuba untuk defend dengan cara aktif. Kat sini Carlsen tak boleh nak makan pawn H6 ni. Sebab apa? Sebab kalau bishop makan pawn H6, selepas bishop makan bishop, rook makan bishop H6, rook makan rook H6, queen makan rook H6. Kat sini Mehmedorov boleh mainkan knight makan pawn di E4, dan kita dapat tengok ada tekanan ke atas knight di C3 sedikit kat situ. Jadi inilah idea Mehmedorov untuk cuba defend ataupun bertahan secara aktif. Tapi kat sini selepas gerakan queen ke E5, semestinya Magnus nampaklah yang ini tidak boleh dimakan. Jadi dia membuat gerakan castling panjang, castling queen side dengan 0-0-0. Baik, seterusnya kita ada bishop ke D7. Pun kat sini hitam cuba untuk castling queen side lah. Namun terus Magnus menyerang queen hitam dengan knight pergi ke B3 menyerang queen. Dan sepatutnya kat sini queen terpaksa patah balik lah ke C7 ataupun mungkin ke D8. Namun Mehmedorov telah membuat satu blunder, satu kesalahan yang besar kat sini, dengan gerakan queen ke E5. Kenapakah ini merupakan satu kesalahan? Baik, saya bagi peluang macam biasa untuk korang semua cuba pause video ini kat sini dan cari apakah gerakan kemenangan oleh putih. Silakan.
Okey, kalau kita tengok kat sini, Queen hitam ni sebenarnya dah tak ada jalan untuk larikan diri. Semua tempat dia tak boleh nak pergi. Semua tempat sudah dikawal oleh putih. Jadi putih hanya perlu buat apa? Putih hanya perlu serang sahaja. Dan kat sini satu gerakan yang telah dibuat oleh Magnus Carlsen ialah tolakan pawn ke F4. Senang. Serang sahaja Queen tu dan kita dapat tengok Queen ni tak boleh lari dah. Dia akan matilah. Ini merupakan satu serangan yang mudah dan mungkin Mehmedorov terbuat blunder ni disebabkan oleh faktor masa lah. Ada tekanan masa kat situ. Jadi kat sini memang tak ada apa-apa gerakan yang boleh menyelamatkan Queen tu. Kalau knight cuba untuk makan pawn di F4 macam ni, bishop akan dapat makan je balik knight F4 tu dan kita dapat tengok Queen masih lagi tidak selamat. Akan mati juga dibaham oleh bishop F4 kat situ. Jadi, baik, jadi kita kembali ke sini. Selepas gerakan F4 ni, Mehmedorov memilih mencuba untuk knight makan pawn di E4 dengan idea untuk menyerang Queen balik kat sini. Namun ini pun tidak membuat apa-apa sebenarnya sebab Magnus Carlsen terus mainkan pawn F, makan sahaja Queen di E5 dan selepas knight makan Queen di D2. Kat sini walaupun Mehmedorov yang membuat gerakan, dia jugalah yang memilih untuk terus resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab kat sini walaupun dua-dua Queen tu dah hilang, tapi Magnus boleh sambung dengan gerakan knight makan knight di D2 dan kita dapat tengok Magnus ada 4 minor pieces, 4 buah minor pieces tapi hitam kehilangan satu knight dah kat situ. Dan kat sini pun kalau bishop makan pawn E5 pun tidak merubah apa-apa. Terlalu banyak buah-buah yang dipunyai oleh Magnus Carlsen dan sebab itulah Mehmedorov terus resign dan menyerah kalah. Baik. Jadi itulah satu game yang menarik bagi saya. Mehmedorov cuba untuk membuat surprise, cuba untuk membuat kejutan kepada Magnus, tapi akhirnya kejutannya memakan diri sendiri. Mungkin Mehmedorov cuba untuk membuat surprise kejutan ni sebab dia tahu bahawa 30 November adalah hari jadi Magnus Carlsen. Jadi dia pun nak buat surprise. Okey, jadi kalau korang nak tahu, kejohanan ini sebenarnya berakhir dengan Magnus Carlsen menjadi juara. Dia membawa pulang, tak silap saya, wang tunai $240,000 US dollar, US dollar ya, bukan ringgit. Mungkin bersamaan lebih kurang $900,000. Nak dekat sejuta lah kat situ. Kan? Main satu tournament dah menang dapat sejuta. Oh, kaya. Mungkin duit tu Magnus Carlsen pakai untuk buat beli apa-apalah. Dia nak beli 30 biji kek hari jadi ke? Tak kisahlah kan, itu duit dia. Baik, itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk memeriahkan program cuti sekolah kita pada bulan Disember ini. Jumpa anda di sana. Baik, terima kasih. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.